Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton setia hashtag MyBookTime yang mana sebuah segmen membuka daripada yang dianjurkan oleh Membuku untuk mengangkat budaya membaca, yang mana kita membaca dan kita berkongsi kepada orang ramai untuk tentang buku apa yang kita baca. Okey, terima kasih kepada Muhammad Izzat Farhan yang turut hadir sama pada hari ini, dan Luqman Hakim hadir dengan share. Baik, terima kasih. Anda boleh lagi tag rakan-rakan anda semua dan boleh share live kita pada hari ini. Terima kasih Saidah Sari. Boleh jugalah penuhi ruangan komen, meriahkan lagi sebab hari ini kita mengundang tetamu yang mana seorang aktivis daripada Momen Buku, yang mana beliau turut sama dimaklumkan, turut sama memberi buah fikir dan turut memberi sumbangan-sumbangan kepada pembangunan Kelab Membuku Malaysia. Okey, baik, dengan ini saya mempersilakanlah Cik Muhammad Syazwan untuk ke pentas MyBookTime. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada MC Syarah. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang hadir, walaupun mungkin di waktu hujung minggu mungkin ada sahabat-sahabat yang kita kata ialah waktu berehat kan, mungkin ada yang keluar ke pantai ke latar lah kan. Jadi alhamdulillah, insyaAllah sedikit InsyaAllah pada petang ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang novel Will You Stay, insyaAllah. Baik, terima kasih Cik Syazwan untuk kata sudi menerima jemputan daripada Membuku juga lah. Dan mungkin ada sahabat-sahabat semua pelik kan kenapa kali ni kita bersiaran sebelah petang. Biasanya kita bersiaran pagi, tapi jangan risau, kita akan sentiasa bersiaran. Mungkin jika tidak hari Sabtu, mungkin hari Ahad. Jika tidak pagi, mungkin petang. Yang penting anda setia bersama dengan Momen Buku. Masih lagi follow page kami untuk dapatkan update-update terkini daripada aktiviti-aktiviti Membuku. Baik, sebelum kita pergi berlanjut, selain daripada segmen time ni, selain daripada kita mempromosikan buku apa yang kita baca, kita turut sebenarnya kita turut mempromosikan turut mempromosikan panel kita sebenarnya. Okay, mungkin sahabat-sahabat kita nak kenal siapa panel jemputan kita kali ini, dan saya serahkanlah kepada empunya badan untuk memperkenalkan dirinya. InsyaAllah dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada MC. Nama saya Wan Muhammad Syazwan bin Abdul Rahman. Tapi orang panggil saya Syazwan lah, ataupun kalau family saya dipanggil Wan saja, Wan. Sahabat-sahabat semua boleh panggil Syazwan lah. Okey. Saya berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Dan sekarang saya bekerja sebagai seorang penganalisis bahasa Arab di sebuah syarikat swasta di Kuala Lumpur. Di samping itu saya juga ada buat bisnes. Dan sekarang ni saya bekerja dari rumah lah di Kelantan. Kemudian sebelum ni saya juga ada terlibatlah dengan Momen Buku seperti yang disebut oleh MC tadi. Sebenarnya dah lama lah terlibat, tapi sebelum ni tengok je orang lain buat live kan, sharing dia punya pengalaman, cerita tentang buku kegemaran mereka. And then 2 minggu lepas admin jemput saya, dan saya pun fikir macam terbaik ni. Saya pun fikir buku apa saya nak share ni. Jadi kebetulan saya ada beli novel ni. Sebenarnya dah lama saya beli, tak silap saya bulan 5 ke 4 macam tu. Lepas tu saya pun fikir macam ada benda menarik yang saya akan kongsi dengan anda semua pada hari ini, insyaAllah. Okey? Okay, baik. Itulah sahabat-sahabat semua, kalau siapa nak join lah, kita kata yang nak join live siaran Membuku untuk next sebenarnya, bolehlah DM page kami, nyatakan anda merelakan diri untuk nak menjadi panel seperti mana Cik Syazwan kita pada hari ini kan.
Okay, baik. Rasa macam semua dah tak sabar. Rasa nak mendengar perkongsian kita pada hari ini, saya rasa. Okay. Lepas tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir hari ini. Yang masih kita ada Puan Nurul Huda Yusof, #BagiBuku. Dan kita ada saudara Luqman Hakim, Terbaik Membuku. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Okay. Kita hari ini sebuah buku yang kita yang bertajuk Will You Stay, sebuah buku yang kita kata bergenre fiction ya, Cik Syazwan. Ya, saya. Jarang juga lah orang yang nak berkongsi pasal buku fiction ni. Mungkin lebih-lebih ada lelaki kan. Lelaki berkongsi tentang novel. Biasanya perempuan kan. Biasanya perempuan. Okay. Kenapa dia highlight fiction mesti dia perempuan. Jom kita sama-sama kaitkan atau kita bahaskan apa kelebihan fiction dengan non-fiction. Dan sebenarnya Momon Buku ni dia meraihkan pelbagai genre buku sebenarnya. Dan kita mengalahkan lah kalau ada siapa-siapa yang lain lagi kan nak kupas buku, tak kira lah apa pun genre dan sebagainya. Okay lah. So saya dimaksudkan buku Will You Stay ni ialah sebuah buku novel. So buku novel motivasi ke adakah dia berbeza dengan buku-buku novel yang lain? Atau boleh tuan perkenalkan sedikit latar berkenaan dengan buku Will You Stay ni? Okey, baik. Terima kasih kepada MC dan juga sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. InsyaAllah sambil-sambil saya berkongsi tu boleh like, komen dan juga share. Okey. Sedikit pengenalan lah kepada novel Will You Stay ni adalah kata novel yang ditulis oleh Kak Nur Hafsah Hamid. Biasa orang panggil dia Kak Nur Hafsah lah. Okay. Sebelum ni beliau dah tulis 5 buah novel. Okay, 5 buah novel iaitu Letters to God series. Letters to God series. Dia ada antaranya adalah yang pertama Letters to God, kemudian Heaven Sent, Rough Diamond, Dear God, and then Divine Blessings. Kelima-lima novel ini ditulis oleh beliau sebelum ni, and then ini adalah buku terbaru beliau lah, baru keluar dalam April tak silap saya. Sebenarnya saya baru je habiskan bacaan dalam bulan Ogos, macam itulah. Saya biasalah orang yang penggemar buku ni dia beli je dulu kan, and then baca tu tak tahu bila. Jadi dah beberapa longgok dah buku beli tapi tak baca-baca. And then inilah antara list yang saya baca agak lewat lah sebenarnya daripada belian. Tapi bukan bermakna saya tak nak baca. Sebabnya waktu tu saya ada baca buku lain. Jadi saya tangguh dulu. Jadi bila saya baca novel ini, bagi saya dia selain motivasi, dia juga ceritakan tentang love, tentang friendship, relationship, something yang related to marriage, something yang benda yang berkisar tentang masyarakat kita pada hari ini. Walaupun latar belakang novel ini adalah bukan di Malaysia lah. Location dia adalah di UK, tapi watak dia orang Malaysia lah. Cuma orang yang bekerja di sana, belajar di sana, perjalanan dia. And then sebelum saya nak pergi dalam lagi kepada novel Will You Stay ni, adalah saya nak cerita sedikit tentang macam mana saya tertarik untuk baca novel bahasa Inggeris ni. Sebenarnya memang saya bukanlah kata penggemar novel ke novel bahasa Melayu ke apa kan. Tapi kalau macam novel bahasa Melayu pun agak lambat lah untuk saya habiskan. Tapi novel yang tulisan Kak Hafsah ni, saya sekejap je saya baca. Tapi dalam seminggu, 2 minggu jugalah. Tapi novel yang paling cepat saya baca yang sebelum ni, yang nama dia novel Rough Diamond tu, yang ketiga, tulisan ketiga tu, saya baca 2 hari je. Saya baca macam, tak percaya, macam mana saya boleh habiskan secepat ni. Sebab saya nak tahu ending dia macam mana. Oh, saya kena baca. Memang menarik. Kalau tanya saya, antara 5 novel sebelum ni yang saya minat adalah Rough Diamond dan juga Divine Blessings.
And then this one yang terbaru saya yang favorite saya lah. So kalau orang tanya saya boleh. saya Macam mana? Teruskan minta maaf. Okay, tak apa. Tak apa, kalau moderator nak celah tak ada masalah. Okay. Jadi kalau tanya saya what's your favorite book kan, saya terus akan cakap Letters to God series. Dia bukan satu je, Letters to God satu je, tapi semua series saya minat. And then kalau orang tanya saya who's your favorite author kan, siapa penulis favorite, saya akan jawab Nur Hafsah Hamid. Simple. Ada lagi penulis yang saya minat macam Ustaz Fahrul. Ustaz Fahrul pun saya suka. Ustaz Fahrul enjoy. Saya suka penulisan dia sebab dia penulisan yang menenangkan, penulisan yang mendamaikan. Dia macam mana cakap, tulisan tu maksudnya saya suka. Memang sesetengah orang mungkin dia minat. Biasa mungkin Ustaz Hasrizal ada juga kan. Siapa lagi? Mungkin buku berkaitan Hilal Ashraf. Hilal Ashraf pun orang minat. Tapi kalau biasa orang minat novel ni Temeh Abdullah kan. Syarah minat Temeh. Saya tak, jujurlah saya mengaku saya tak pernah baca buku Temeh Abdullah. Sebenarnya saya tak tahu macam mana nak pronounce nama dia. Tim ke Temeh? Salah saya Temeh. Tapi buku saya tahu dia ada tulis buku buku arkitek jalanan, buku siapa lagi adalah, dan kawan-kawan saya ramai yang minatinya. Mungkin saya harus kata try baca lepas ni. Dan boleh saya slip kan tadi sebagaimana yang Cik Sazwan ceritakan macam banyak mengikuti penulisan daripada Puan Nur Hafsah Hamid ni kan, dengan dia ada 5 novel yang terhasil yang bagi tahu tadi. Dia ada 5 novel yang mana adalah pandangan peribadi Cik Syazwan sendiri siapa Nur Hafsah Hamid ni dan pandangan secara peribadinya. Okey, baik. Sebab bagi saya setiap penulis ni dia ada aura dia sendirilah, dan apa aura yang dibawa oleh Puan Nur Hafsah Hamid sendiri. Mungkin boleh kongsikan sama kami? Kebetulan ada soalan daripada sahabat kita, kenapa minat Nur Hafsah dan juga sekaligus boleh menjawab soalan kepada saudari Ainin Sofia Mokhtar. Okey, baik. Kenapa minat Nur Hafsah, dan juga saya nak menjawab soalan moderator lah, iaitu sekejap saya tengah pandangan peribadi berkenaan dengan Nur Hafsah Hamid. Okey, pandangan peribadi. Okey, baik. Okey, macam ni. Sebenarnya saya mula minat Kak Nur Hafsah ni pada tahun lepas. Okey. Serius sebelum tu saya rasa macam setahun 2 tahun tu saya macam kurang sentuh buku. Maksudnya saya kurang membaca. Tahun lepas grad kan, dalam tahun 2018, 2019 tu saya macam kurang sikit baca buku. And then saya macam get back to the track untuk baca buku balik ni apabila sebenarnya buku ni buku Letters to God tu recommend daripada kawan saya lah. Saya tengok status WhatsApp kawan saya, and then dia cakap dia review macam ni kan. Saya pun cubalah beli. Selepas saya beli tu saya lekat. Maksudnya saya macam seakan jatuh cinta dengan buku tu kan. And then saya pun bila semak, rupanya ada lagi novel lain yang ditulis oleh beliau. Ada Heaven Sent, Rough Diamond, Dear God, and then Divine Blessings. Lepas tu saya follow beliau. Kenapa saya suka penulis Kak Nur Hafsah ni adalah kerana cara penulisan dia tu sampai. Dia macam waktu saya baca buku Letters to God tu, waktu tu saya macam ada tengah down sikit Saya tengah down, and then saya pun baca Letters to God ni, dia macam memberi sesuatu lah, satu inspirasi buat saya. And then saya pun baca semua dia punya tu. And then saya dah suka dia punya cara penulisan dia. Sebab cara penulisan dia macam dia tak terlalu strict sangat. Apa yang dibawakan dalam novel beliau ni, dia pembawaan dakwah Islamik berdasarkan penulisan beliau. Sambil dia tulis tu,
sambil tu dia selitkan Islam ni macam mana, ditunjukkan macam contoh novel Will You Stay ini sendiri pun dia selitkan walaupun karakter dalam novel itu bukanlah kata orang yang Islamic dan sebagainya, tapi ditunjukkan, penulis tunjukkan contohnya Amy. Amy dalam novel ni dia macam tak dating apa semua kan, dia cakap lah macam mana. And then soalan daripada saudari Siti Nur Syashabila kan. Dia memang tulis dalam bahasa Inggeris, betul. Memang tulis semua dalam bahasa Inggeris. Tapi bahasa Inggeris dia, Nur Hafsah Hamid ditulis dalam bahasa Inggeris. Saya betul. Memang semua dalam bahasa Inggeris. Even non-fiction pun dalam bahasa Inggeris. Tapi saya tak beli lagi lah dia punya buku non-fiction dia. Setakat ni saya baca fiction dia lah. Okey, kepada Abel Fakhrul Razi tanya sebelum ni siapa novelis yang adik Bayi minat sebelum minat penulis ni? Sejujurnya tak ada. Tiada. Sebelum Puan Nur Hafsah Hamid lah yang pertama ke macam mana? Dia macam sebelum ni ada, tapi sebab macam saya cakap tadi kan, saya macam lost sikit ataupun kurang sikit membaca sebelum tu. And then buku tulisan beliau ni menyebabkan saya macam mula membaca balik. Maksudnya bukan saya tak boleh membaca ke apa, tapi tahu tak dia macam membaca ni dia perlukan satu benda yang momentum ataupun mood untuk kita membaca kan. Jadi tulisan beliau ni yang menggerakkan saya untuk push over and then be better daripada saya sebelum tu. Mungkin ada kita boleh kategorikan buku dia ada satu istilah dia yang saya pernah terbaca dulu. Dia ada satu istilah dia biblioterapi, sebuah buku yang mana sesuai lah untuk terapi. Sebab kadang membaca ni satu proses terapi sebenarnya. Mungkin nak mengubat jiwa atau nak menambahkan semangat atau dan sebagainya lah. Dan kita boleh katakan penulisan Puan Nur Hafsah Hamid ni ialah sebuah dia menulis buku-buku motivasi tapi dalam berbentuk genre fiction, iaitu novel, penceritaan kan. Betul macam tu kan? Okay. Dia macam tak nak kata motivasi tu, tak sure lah motivasi kita kan, tapi dia something yang kita boleh dapat inspiration lah. Maksudnya kita bila baca tu mungkin posisi seseorang itu dia berada pada watak ni. Watak ni dia macam dia boleh relate dengan apa yang berlaku dalam hidup dia. Dia macam latest to God series tu memang saya tak sure macam mana nak cakap, tapi saya boleh relate. Saya suka Rough Diamond. Sebenarnya saya nak kupas novel Rough Diamond tapi tak ada dengan saya. Tapi sebab novel ni je ada dengan saya, tapi tak apa, saya akan kupas. Mungkin kita boleh buat next sesi lah seterusnya buku Rough Diamond. Tengoklah macam mana tengok sebab buku tu dekat lain. Okey. Macam apa tadi? Apa moderator tanya kan, macam genre, tapi untuk novel Will You Stay ni dia lebih kepada something yang tentang persahabatan, macam mana kita nak hadapi kawan kita kalau kita ada masalah dalam hidup tu, macam mana kita nak counter dia punya masalah, kita nak tenangkan dia, kita nak jadi orang yang macam mana, karakter macam mana dalam sebuah relationship tu. Itu salah satu part dalam novel lah. Okey. macam yang panggil. Tak apa. Okey, bila mana kita kata ramailah yang kata nak tanya pendapat sebelum kita pergi kepada berkenaan dengan buku yang kita akan kupas lebih lanjut lagi. Orang kata buku fiksyen ni dia kurang mendatangkan kualiti untuk pengajaran. Adakah Encik Sazwan sendiri bersetuju bila mana kita kata baca buku fiksyen ni buku angan-angan je lah, buku benda yang bukan benda nyata pun dan sebagainya lah. Dan bagaimana tanggapan Cik Syazwan terhadap statement yang mengatakan membaca buku fiksyen ni macam seperti tidak membaca buku yang macam berkualiti dan sebagainya lah. Okay, macam mana tanggapan Cik Syazwan tadi? Betul. Saya macam mana
dia depend juga lah, dia depend. Tapi apa, pada saya dia perlu seimbang lah kot. Kita mungkin setengah orang tu dia memang dia macam nampak saja macam novel panjang macam ni, dia macam ni budak-budak je ni ya baca kan, macam remaja je baca kan. Sebenarnya kalau kita pilih buku yang betul, okey. Sebab tu sebelum saya beli apa-apa buku, memang saya biasa akan tengok dia punya belakang dia, tengok dia punya sikit, dia punya sinopsis apa buku tu tentang apa kan. Jadi saya fikir macam why not kita pelbagaikan apa pembacaan kita kan. Maksudnya bukan saja non-fiction. Bagus. Non-fiction memang bagus. Tapi untuk habiskan satu non-fiction tu saya rasa ya Allah memang agak berat lah maksudnya untuk sometimes memanglah ya bagus. Macam contoh kita let's say buku tentang apa kewangan ke something yang buku tentang apa yang non-fiction lah. Betul-betul. Dia jadi macam dia sebenarnya dia berat juga dia lah. Orang kata ada satu pepatah English tu yang selalu kita dengar, don't judge the book by its cover. So saya rasa kita kena tukar kot, don't judge the book by its genre. Sebab setiap genre pada saya ada yang bagus. Kita tak boleh nak generalizekan semua buku non-fiction bagus dan buku non-fiction itu semua tak bagus. Sebab saya setuju dengan point Cik Syazwan tadi, kata pilih buku yang berkualiti. Sebab kadang-kadang ada je buku yang tak berkualiti kan, dan ada juga buku novel yang berkualiti lah. Contohnya buku macam buku Will You Stay ni lah yang kita akan kupas hari ini. Okay lah. Asalnya ramai yang tak sabar. Siti Nursyah Saleh dia tanya apa main point dari novel ini. Okay, sebelum kita nak menjawab kepada soalan Siti Nursyah ni, bila mana kita kata nak bercerita berkenaan buku fiction, kita kena kenal, kita kata watak dulu. Barulah kita boleh faham cerita ni berkaitan dengan apa. Macam kita tengok cerita, kalau kita tak tahu nama hero-nya siapa, nama watak antagonisnya siapa dan sebagainya, kita tak akan faham plot penceritaan. Kalau boleh kita nak Cik Syazwan maklumkan sikit lah apa nama watak ataupun plot dan sebagainya lah berkenaan dalam buku cerita ini, supaya penonton dan sahabat kita hari ini boleh menangkap frame penceritaan buku Will You Stay ini. Persilakan. Okey, baik. Okey, sebelum dia macam mana, sebab dia related dengan Letters to God tu. Dia macam kalau orang yang baca sebelum ni dia akan tahu watak yang dibawa oleh watak yang dibawa oleh penulis Kak Nara Hafsah ni, iaitu watak yang utama adalah Amy. Okey, Amy ni adalah sahabat baik Sarah lah. Sarah ni adalah watak utama kepada Letters to God series. Jadi dia ada sebut tentang watak Amy ni sebelum ni, tapi dia sebut sikit je. And then watak kedua adalah Rashid. Okay, Rashid juga pernah disebut dalam Letters to God series, tapi saya tak ingat mana satu bab dia. And then Amy dan Rashid. Amy dan Rashid pernah disebut dalam Letters to God series sebelum ni. Okay. And then watak saya sebenarnya banyak watak, tapi yang selalu disebut dalam novel ni adalah pertama Amy, kemudian Rashid, and then ketiga Hasan, yang keempat adalah Niza. Okay, Niza. Okay. Antara keempat-empat orang ini Amy, Hasan dan juga Niza adalah sahabat baik. Okay, mereka ni kawan rapat lah. Sebab apa mereka kawan rapat? Sebab mereka berkawan dari zaman belajar lagi. Zaman diorang belajar dekat Liverpool. Okay. Sebab tu saya pakai baju merah hari ni. Kepada Abid Fakrul. Terima kasih. Okay, saja selingin. Okay. Amy, Hasan dan Niza dia belajar sekali dalam bidang perubatan. Amy adalah seorang surgeon. Surgeon ni doktor bedah. And then Hasan adalah
seorang doktor juga, tapi dia sebagai seorang onkologis. Onkologis ni dia sebagai macam doktor yang pakar dalam merawat kanser, okey? Kanser. So dia akan related lah nanti dengan watak Rashid nanti. Kemudian Niza juga adalah seorang doktor. Saya tak sure doktor apa, tapi sekali lah dengan dia orang dalam satu hospital. And then kemudian Rashid. Rashid ni adalah kita kata the most handsome guy lah, kita kata. Saya suka cara penulisan Puan Kak Nahar Hafsah ni sebab dia describe satu setiap watak tu, dia describe tu dia macam kita macam boleh nampak rupa Rashid macam mana, rupa Amy macam mana, rupa Hassan, Niza macam mana. Dia karakter yang dia explain tu jelas, and then dia bagi contoh. Macam Hassan, muka dia seperti macam pelakon apa, and then kita boleh search muka orang tu. Maksudnya bukan exactly, dia macam contohnya Hassan dia macam tak ada janggut, and then rambut dia macam mana, dia explain benda tu. So kita boleh sepanjang kita baca novel Bill Liston ni, kita akan terbayang, oh handsome-nya Hassan ni kan, handsome-nya Rashid ni. Sampai kan ada satu bab untuk Rashid ni, dia dipanggil satu bab iaitu An Arab Prince. Tu dia. Arab Prince ni kita kata handsome lah. Arab Prince ni macam kita tahu dia macam ada jambang, ada kan? Rasanya handsome lah kan. Okay? Sedikit, okay? Kemudian tentang Amy juga, okay, saya terus kepada plot dan juga cerita lah kan, boleh? Moderator. Okay. Ada soalan ke? Tak apa kan? Saya sambil-sambil lah. Tak apa, sambil-sambil. Okay. Ceritanya begini, ceritanya adalah Amy ni dia dah umur dah masuk 30 lah kan, 30 tahun. Seorang yang berkejaya, seorang yang sibuk dengan doktor, 30 tahun, and then dia tak kahwin lagi. Gitu. Dia tak kahwin lagi. Jadi inilah yang konflik yang berlaku dalam novel ni. Same goes to Rashid. Rashid pun umur dah around 34, 35 macam tu. Tak kahwin juga. Okay, so Rashid ni, okay, saya sebut sikit karakter macam mana background Rashid ni. Rashid ni macam mana? Dia seorang yang memiliki PhD dalam law daripada Reading University. Okay, daripada Reading University, seorang PhD, and then juga dia sebagai guest lecturer dekat sana. Kemudian dia adalah lawyer, okay, dia lawyer. Dia ada satu firm dekat Kuala Lumpur. Maksudnya a very successful man. Family dia kaya, dia sendiri pun kaya, and then handsome, and then dia pandai masak. Dekat novel ni dia cakap dia pandai masak lamb curry and basmati buttered rice. You imagine seorang lelaki boleh masak basmati rice. Masya-Allah. Kan? And then apa yang menyedihkan watak Rashid ni adalah dia dia kena reject. Tu dia. Dia kena reject dengan Sarah dalam novel Letters to God. So which is really frustrating and like very sad. Something yang dia macam first part dekat novel ni dia tunjuklah macam mana Rashid ni dia macam first tu macam ni lah, macam mana nak move on daripada rejection dia kan. Tapi dia reda lah, dia reda dengan apa yang berlaku. Bayangkan lah, bayangkan lah seorang lelaki, seorang yang ada kejaya, yang stabil, ada firma guaman, yang sukses, ada PhD dekat Reading University, and then pandai masak, handsome, kaya. This is a package yang
kalau minta perempuan, takkan reject lah. Kan? Kita kata confirm lah. Package lengkap lah kata. And then tapi penulis nak cakap ada maksudnya ada di walaupun dia lelaki yang macam ni pun still lagi kena reject. Bukan dia ada terangkan sebab apa kena reject, sebab apa? Sebab Sarah is a person yang kata strict person. Dia macam dia mungkin waktu dia, sebab waktu tu dia macam ada berkenan dengan seorang lelaki dekat latest God series, iaitu Jonah. And then kiranya dia saja masak nasi biryani. Okay. And then apa, ya Allah, lupa dah nasi biryani pula tengah hari. Sorry. And then Rashid minta lah Sarah kan. And then Sarah reject dia. Ada reason lah sebab apa Sarah reject. And then dia macam beberapa tahun lepas tu dia orang ni pun jumpa. Sarah tu dah kahwin. Kita abaikan kisah Sarah sekejap. Okay. Dia orang jumpa ni, Rashid dengan Hassan ni memang kawan lah. Rashid dengan Hassan ni juga kawan. Tapi masa tu, and then masa dia jumpa dekat tak sure saya, dekat London ke dekat Liverpool, tak ingat saya. Dia jumpa, masa tu masing-masing notice lah kan. Rashid dengan Amy ni, dia pernah berjumpa sebelum ni dalam latest God series. Tapi dia macam ni kan, dia macam kita jumpa seorang tu macam dia macam kenal lah mamak ni kan. Kat mana aku jumpa dia ni? Ya Allah, tak ingat. Then masing-masing tak ingat. And then apa? Ya Allah. Sorry sebab novel ni dia kena ni sikit kan. And then masing-masing macam buat hal masing-masing lah kan. And then Rashid pun tanya Hassan. Dia macam dia pun cakap lah ke Hassan, dia macam pernah nampak je Amy ni. Kat mana And then last kali dia realise, dia sedar yang dia pernah jumpa Amy. Masa tu dia tak tahu lagi yang Amy ni pun notice lah pasal dia. Okay. Kita tak okay. And then okay, sebelum saya jump kepada seterusnya, Amy, Hassan dan Niza, dari segi dia orang punya relationship ataupun friendship, dia punya ni adalah mereka ni sangat rapat. Rapat, nak tahu rapat setakat mana tu, ibaratnya sebagai adik-beradik. Dia dalam cerita ni dia ceritakan sampai tahap penulis cakap kalaulah salah seorang ni apa macam ada masalah ke apa kan, ada masalah kesihatan, dia orang sanggup dermakan buah pinggang dia orang untuk dia bagi kepada ni, untuk sahabat kita kata untuk sahabat sampai tahap tu. And then Mak Hassan, ke saya terlalu serabut ni, saya tak sure saya okey ke tak explain kan, tapi tak apalah, nanti kalau ada tak kena boleh moderator boleh maklum kan. And then rapatnya dengan apa, Hassan, Amy dan juga Niza ni, mak dia ni anggap dia orang ni macam anak, macam anak sendiri. Kalau macam mak dia ataupun ayah dia pergi melancong ke mana-mana kan, dia orang akan belikan hadiah dekat Amy dengan Niza. Hadiah tu bukan biasa-biasa tau. Kalau penulis dia sebut ada satu jenama jam tu, jam, saya pun tak sure nak sebut macam mana, Tag Heuer, TAG-HUEUR, macam tu lah. Tapi jam tu seriously mahal. Saya rasa bukan jam buruj bukan jam buruj. Bukan jam buruj. Ini saya search, lepas tu yang ada kristal pula kan. Bagi
lepas tu bagi hadiah dekat Niza dengan Amy. Mak dia lah kirim. Saya search tu dalam 1 jam tu dalam 10,000 ada 15,000, 11,000 lah kan. Kita kata ish mahal, bukan biasa-biasa kan. Maksudnya dia orang punya kamcing tu, sahabat tu, sampai ke mak dia pun macam anggap macam anak lah. And then macam dah 3:10 minit. Cepat kan? Tak okay. apa. And then first part dekat novel ni, dia cerita pasal persahabatan, apa semua kan. Macam mana dia orang enjoy dia weekend, kalau dia cuti dia orang pergi melancong dekat London, dekat National Park, dekat British Science Museum dekat London. Dekat sini pun kita boleh belajar nama-nama tempat dekat UK. So kita tahu, oh okey, macam menarik, ada tempat yang kita boleh pergi. And then lepas pada tu barulah macam Amy dengan Rashid ni, dia masing-masing realise. Masa tu Rashid dah mention dekat Hassan. Dia dah mention dekat Hassan, macam kenal dia Amy kan? Macam kenal je Amy. And then jadi macam ada satu waktu tu dia orang pergi dekat kafe ke apa. Niza dengan Hassan dia macam pergi, dia sajalah kan buat pergi dekat kedai lain kejap, and then tinggalkan Rashid dengan Amy. And then masa tu lah dia orang macam kenal. Oh you rupanya. Tapi Amy tahulah yang Rashid tu sebelum ni dah macam kena reject kan dengan Sarah. So dia tahulah cerita di sebalik apa yang berlaku dekat Rashid. Tapi dia orang memang match gila. Dia macam sembang tu macam cool. Dia macam match lah. Conversation yang sangat bagus sebab dia orang pun dah umur dalam 30-an. Rashid tak silap saya dalam matang lah, kita kira matang. And then nak dijadikan cerita. Lepas tu macam Rashid ni dia masa tu dia macam ada sedikit trauma lah kan, nak build start a relationship again lepas dah kena ni kan. Sebab tu dia pun sambung belajar lagi dekat reading dekat Liverpool ke reading, salah saya. Sebab dia nak lupakan apa yang berlaku sebab kat dia sebelum ni. Lepas dia jumpa Amy tu, dia pun macam teringat, dia macam berkenan dekat Amy ni. And then okay, sebenarnya saya dah jam satu bab ke. Okay, dia dah tak apa, saya terus. Dia berkenan dekat Amy, and then dia pun propose dekat Amy gitu. Maksudnya ya Allah, sorry. Maksudnya Rashid is really gentle lah, kita kata gentle. Dia nak, tapi sebelum tu dia dah buat istikharah lah. Bagus ni dalam novel ni, dia tekankan ibadah, ada make doa, praying, istikharah. And then jawapan dia Amy. And then dia nampak dia pilih Amy lah akhirnya. And then Amy adalah jawapan dia. Dia pun sebelum bab Rashid propose ke Amy ni, sebenarnya Amy ni dia ada konflik dengan mak dia. Okay? Konflik dengan mak dia ni sampai tahap dia macam, tahu tak saya pun tak pasti kan, macam mana situasi contoh, tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan kan. Biasa kalau macam dah umur dah dekat 30, tak kahwin lagi, and then mak pula duk tekan-tekan, Amy lepas tu serabut dengan kerja kan, mana tak stres kan. Ini situasi Amy macam ni lah.
Amy ni faham lah kan, seorang surgeon, seorang doktor yang Sibuk. is really Sibuk dengan kerjanya. really sibuk, sangat sibuk. And then adalah satu hari tu mak dia ni macam tekan-tekan lah kan, dia macam bila kau nak kahwin macam tu kan. Sebab apa? Sebab tekanan daripada makcik-makcik bawang dekat rumah dia tu, aunty dia pun apa semua kan. Makin menambah tekanan kepada Amy lah. That's why mak dia dia macam nak satukan Amy ni dengan seorang lelaki ni, nama dia Ahmad. Nama dia Ahmad. And then Ahmad ni seorang CEO bank lah kan, kita kata orang kaya kan, orang kaya. And then kita kata why not kan, try apa semua kan. Tapi masa tu Amy cakap, kenapa kenapa saya nak perlu jumpa dia? Sepatutnya kalau dia nak kat saya, dia lah datang dekat saya. Sepatutnya dia lah yang dia lah perlu. Masa tu tak silap Ahmad tu dia dekat London, tak silap saya. And then Amy dekat Liverpool Hospital. Okay. Sepatutnya, and then mak dia ni macam suruh lah, Amy, kenapa kau tak pergi jumpa Ahmad tu kan? Ahmad ni kita kata orang kaya apa semua kan, nak jodohkan dia kan. And then Amy pun macam balas balik. And then ada dialog dia lah, macam ada satu konflik yang berlaku antara mak dia, sampai dia macam dia menangis-nangis, dia macam stres. And then tapi tak jadilah, dia tak jumpalah Ahmad. Kenapa perlu jumpa Ahmad? Sepatutnya Ahmad lah yang perlu jumpa dia kan. And then masa konflik, tengah dia nangis, tengah dia stres dengan mak dia, datanglah Niza kawan baik dia ni, datang tenangkan Amy tu, nak tahu cerita tu macam mana kan. Niza sangat seorang yang pendengar, kita kata sebagai seorang kawan lah, pendengar yang baik kan. And then Hassan pun, kalau boleh saya mencelah Cik Azwan, saya rasa ini satu kekuatan sebuah buku yang bergenre fiction, yang mana berdasarkan penceritaan Cik Syazwan juga sendiri tadi, yang mana gaya penulisan Puan Nur Hafsah Hamid ni, dia membuatkan kita boleh berimajinasi, rupanya macam mana, jamnya apa. Dia sebenarnya mendidik kita. Selain dia mengasah kita kata keupayaan kita berimajinasi dan sebagainya, dan dia sebenarnya buku fiksyen ni dia secara tidak langsung mendidik ataupun macam mana kita kata, memberi kita satu ilmu baru dalam satu keadaan yang sangat santai, tapi kita kata sampai, kita kata. Dan Cik Fakhrul Razi pun setuju, dia kata sebenarnya fiksyen yang baik ialah yang boleh sampaikan mesej itu lagi berkesan berbanding buku non-fiksyen. Ya betul, dan itu adalah kata yang saya boleh tergambar daripada penceritaan Cik Syazwan sendiri berkenaan dengan watak-watak yang Puan Nur Hafsah sendiri tampilkan dengan namanya Amy, Rashid, Hassan, Niza dan Ahmad dan sebagainya tadi. Dan ternyata apa yang saya boleh tangkap daripada frame kata secara kasar tadi penceritaannya ialah terlalu kata Puan Hafsah Hamid ni banyak meng-highlightkan tentang perhubungan yang kata banyak segi antara keluarga, iaitu Amy dan ibunya, dan antara kita kata hubungan antara dua jantina yang berbeza ataupun pasangan, iaitu Rashid yang mana kena tolak, yang mana ada Hassan dan Niza yang juga bertindak sebagai seorang kawan kepada Amy, dan hadirnya pula Ahmad. Yang mana saya rasa satu kaedah yang menarik cerita ini sebab saya terasa macam begitu dekat dengan apa yang realiti kita hadapi. Saya sebab kita berakui kita hidup dalam kalangan orang-orang yang begini. Ada di antara kawan kita yang masih belum kahwin lagi, dan kita juga belum kahwin lagi dan sebagainya. Dan berkaitan kata tekanan yang dihadapi tu, kita boleh relate atau kita boleh
hubung kaitlah dengan kita kata kehidupan kita sendiri. Dan boleh Cik Syazwan kata kongsikanlah, sebab dia kata memandangkan kita boleh satu kelebihan fiksyen ni juga, dia boleh kita kata boleh hubung kait, boleh relate dengan permasalahan yang kita sendiri hadapi, yang mana kita rasa kita boleh so into the book lah, kita kata so into the plot lah semua tu. Dan boleh ceritakan juga lah pengajaran yang disampaikan, apa nilai-nilai yang kita boleh ambil daripada buku ini. Okey. Baik, bismillah. Maaflah kalau saya macam terlalu mungkin nampak serabut sikit kan, sebab nak ceritakan satu novel ni mungkin berbeza sikit lah kan. Jadi sebelum saya jump kepada nilai dan sebagainya, ada komen daripada sahabat kita ni, dia tanya novel ni ada dalam bentuk e-book tak? Saya pun tak sure ada ke tak. Saya mungkin mungkin Abil Fakru ataupun Kak Yani tahu kan dalam apa Kindle. Saya pun tak sure ada ke tak. Nanti boleh cari. Okey, baik. Apa yang saya cerita tadi baru saya rasa dalam 5 ke 6 bab saja. Baru part yang awal baru. So sebenarnya novel ini ada tebal kot. 300 lebih muka surat. Ada 20 bab. Dia tak sampai lagi, dekat belakang ni ada lagi konflik ataupun satu benda yang berlaku kepada Rashid, iaitu ujian. Satu ujian yang berlaku kepada diri Rashid. Nanti boleh baca. Saya mungkin tak nak spoil sangatlah novel ni, tapi begini ya, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat penonton, apa yang saya nampak dalam novel ni, penulis cuba ketengahkan isu ataupun apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu tentang soal kahwin lambat. Kenapa kalau contohnya kalau dah kahwin pun bila nak ada anak kan, dah ada anak seorang, bila nak tambah kan, something yang adakah kita hidup ni berdasarkan kata-kata orang? This is something yang kita perlu semak balik lah kan. Tapi saya rasa saya nampak golongan yang mungkin golongan sekarang ataupun anak muda sekarang yang saya dan juga mungkin Cik Syarah sendiri, saya nampak zaman kita ni dia macam sedikit berubah. Maksudnya kita dah nampak. Kalau dulu mungkin umur dah nampak ni, dia macam mulalah kan cakap-cakap sana sini. Tapi sebenarnya begini, hikmah yang kita boleh dapatlah sebenarnya, iaitu sebab saya tak boleh nak cakap lagi tentang perkahwinan ke apa sebagainya kan, sebab saya pun belum kahwin. Tapi apa yang saya nampak adalah di usia kita ini masih lagi bujang, masih lagi kita tak ada apa-apa komitmen. Sebab kita tahu perkahwinan ni adalah satu komitmen sepanjang hidup. Maksudnya sampai kita, once seorang lelaki ataupun seorang lelaki tu dah akad nikah, tanggungjawab dia adalah untuk jaga anak perempuan pada ayah tersebut lah kan, jaga isteri tersebut. Dia bukan satu benda yang remeh-temeh lah kita kata, kenapa tak kahwin lagi. Sebenarnya kita tak tahu apa ujian ataupun apa struggle yang sedang orang tu hadapi kan. Kalau boleh kita boleh cuba memahami, kalau kita cuba selami apa isu yang berlaku. Mungkin di masa tu dia masih lagi sambung belajar kan. Ada orang sekarang ni tengah buat master, tengah buat PhD. So okey lah kan, bagus lah. Sebab apa? Sebab kalau dah kahwin, situasinya berbeza. Kita nak baca satu buku pun, saya dengar daripada perkongsian seorang ni, nak baca satu buku, nak habiskan satu buku pun memang lambat. Jadi waktu bujang inilah kita macam penulis sendiri pun ada share. This time is like we need to attend class,
courses like focus on building macam pembentukan diri, something yang benda yang kita boleh fokus kepada apa yang kita boleh tingkatkan diri kita. So dan juga dalam novel ini juga adalah pentingnya untuk kita ini memilih sahabat yang baik. Pentingnya kita memiliki satu surrounding yang baik supaya apa? Supaya ketika mana kita ada masalah, kita ada ujian yang datang kepada diri kita, kita tak rasa down, kita tak rasa kesepian sebab kita ada sahabat. Dan sahabat inilah yang akan memberikan kita semangat, ingatkan kembali kita kepada Tuhan, apa yang perlu kita buat dan sebagainya. Ini sangat penting. Sebab apa? Kalau kita duduk sore, kita duduk duduk mikir sore, dia jadi macam mungkin kita akan buat benda tu tak rasional. Kita perlukan otak kedua dan ketiga ni untuk memberi pandangan. Dan kita tahu orang yang kita pilih tu pun kadang dia pun memberi toksik kepada kita. Kadang-kadang lah kan. Kadang-kadang. Tapi biasa tapi seorang sahabat ni begini. Seorang sahabat ni biasa dia memberi teguran dengan ikhlas. Dia memberi teguran tu untuk kebaikan kita. Tak apalah, walaupun kita rasa sakit hati sekejap lah. Tak apa. Ini adalah untuk kebaikan saya. Mungkin kita ada perangai mungkin terlewat solat ke apa kan. And then sahabat kita ingatkan. Maya dia kata baguslah kan ada sahabat yang ingatkan kita kepada Allah. Maksudnya itu sangat penting. Okay. And then ada banyak lagi sebenarnya nilai dan pengajaran, tapi kemudian tentang ujian lah. Ujian yang datang dalam hidup ni pelbagai. Jadi macam mana kita nak hadapi ujian itu, selalu penulis memang tekankan apabila kita ada ujian yang menimpa kita, sama ada kita kehilangan orang yang kita sayang, mungkin adik-beradik kita, ibu ayah dan sebagainya, apa yang penting adalah kita kembali kepada Allah. Kita make doa, make prayer. Dia memang selalu tekankan. Sebab bagusnya penulis ni adalah setiap bab dia akan ada hujung bab tu dia akan ada ayat Quran. So kita boleh macam muhasabah sikit, ada ayat Quran. Okay? Sangat baguslah. Walaupun kena fikir dulu ayat ke apa ni? Ayat yang mana, sebab dia terlihat Quran surah yang kedua sebagainya. Okey, sangat bagus. Okay, saya rasa itu saja. Ada banyak lagi tapi insyaAllah saya rangkumkan saja. Okey, moderator. Okay, baik. Kan saya rasa begitu halus ataupun seni Puan Nur Hafsah Hamid dalam menyampaikan teguran dan juga menyampaikan kata-kata pesanan ataupun dan sebagainya, apa yang dia nak cuba sampaikan melalui kata-kata teknik penceritaan. Dan saya ada juga buku Puan Nur Hafsah Hamid yang lain, dan saya perasan dia akan sediakan kata-kata, walaupun penulisannya dalam bahasa Inggeris, tapi dia sebab saya ada buku dia kot. Kalau ada sahabat-sahabat yang lain mungkin ada buku yang lain kot. Dan saya masih belum ada lagi buku You Stay. Dan mungkin insyaAllah mungkin kita cuba cari. Sebab rasa menarik juga bila kita dengar Cik Syazwan bercerita tadi macam macam, sebab saya rasa macam, dan secara peribadinya lah saya terasa macam benda tu macam kena dengan realiti dan sebagainya lah. Tak rugi insyaAllah. Tak rugi. Saya tak promote buku tapi itu masing-masing lah kan. Saya tak promote pun novel ni, tapi kalau kita rasa kita nak cari satu jawapan yang boleh membantu kita, saya rasa ini salah satu novel yang bagus lah untuk kita. Okey, insyaAllah. Betul. Dan saya sambung, dia kata macam Puan Hafsah dia ada sediakan endnotes, dan di akhirnya dia ada sediakan rujukan setiap glosari dan sebagainya. Dan ini sebenarnya saya sangat sukalah adab penulis yang menulis begini. Dia menulis rujukan yang maksudnya kat sini menampakkan bahawa dia tidak kita kata
mengambil poin atau daripada mana-mana sumber yang tidak sahih dan sebagainya. Bila mana disertakan rujukan, kita yang membaca kata, oh okey, maksudnya benda ini adalah bila kita faham, bila baca sesuatu, saya dah terbiasa baca buku atau baca, saya seorang pelajar lagi, dan mana kita dah terbiasa baca, mesti ada reference atau rujukan dia, yang tu buat kita lagi rasa percayalah akan buku tu. Dan saya suka, satu habit saya lain adalah saya suka bila satu buku tu penulis turut sertakan rujukan dan glosari lah. Dan kita tahu ini adalah buku bahasa Inggeris, dan tak semua kadang-kadang bila tengok buku bahasa Inggeris, mungkin penguasaan bahasa Inggeris kita kata tidaklah sebegitu baik, lalu kita kata tidak memilih buku ini untuk dibaca. Pada pandangan Cik Syazwan Dila, dan Cik Syazwan juga merupakan seorang penganalisis bahasa, penterjemah bahasa. Lebih kurang lah, okey. Lebih kurang. Pengalaman Cik Syazwan sendiri lah, sekiranya kita kata kita nak baca buku ni, tapi buku ni dalam bahasa Inggeris, apa teknik atau boleh kongsikan teknik untuk nak menguasai bahasa, kita kata bahasa, bukan bahasa ibunda kita ni lah. Adakah bila kita jumpa, biasanya kita bila satu ayat kita baca tu, kita akan jumpa satu term yang kita tak faham, terus kita tak boleh nak terima maksud ayat dia tu. Siapa Encik Syazwan boleh kongsikan lah untuk kita nak fahamkan cara, kata-kata nak peroleh teknik bacaan, teknik membaca buku dalam bahasa asing ni. Walaupun bahasa Inggeris ialah tidak begitu asing saya kira. Okey. Baik. Sebenarnya macam dalam, kalau dekat Malaysia ni kita kata yang common dekat kedai buku adalah buku bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris lah kan. Tapi dia biasa kalau dekat syarikat Muda Osman, biasa buku bahasa Melayu lah banyak kan. Tapi sebab tak ramai penulis Malaysia yang tulis bahasa Inggeris ni, jadi saya fikir, dan juga tak ramai jugalah penulis Malaysia yang tulis novel yang kita kata mudah faham sebagainya. Tapi sebelum kita nak select mana-mana buku, sebelum beli tu memang kena ni lah, kalau boleh balik dulu, tengok dulu. Kadang saya macam ni, saya pergi kedai buku, saya tengok dulu banyak kali lah tengok okey tak kan. Lepas tu saya pun beli online. Saya pun beli selepas saya dah decide, dan saya beli tu mungkin saya tak baca lagi sekarang kan. Tapi kita boleh pilih jugalah. Ada je penulis muda, saya tak ingat nama dia. Ada dekat rak buku, saya ingat nama dia. Tapi baguslah sebab ada anak muda yang membaca. Sebenarnya apabila kita belajar, kita tambah ni, kita luaskan lagi kita punya kefahaman dan juga penguasaan bahasa. Ya. InsyaAllah tak susah sebenarnya. Tapi depend lah. Setengah orang dia minat apa kan. Saya tak boleh nak cakap, setengah orang dia cakap, oh bagusnya buku ni. Tapi bagi saya, lambatnya nak habiskan. Depend lah. Okay. Jadi boleh kita ke? Saya tak jawab. InsyaAllah. Faham. Dan kita boleh katakan penulisan Dr. Nur Hafsah Hamid ini sesuai lah untuk semua lapisan umur dan masyarakat lah kita kata. Dan bahasa Inggerisnya mudah difahami dan dibantu oleh kita kata glosari yang ada kat belakang tu. Sebab tak semua rakyat Malaysia adalah native punya speaker dalam bahasa Inggeris. Mungkin ada juga yang sentiasa kita boleh beza bahasa Inggeris yang ditulis oleh orang Malaysia dan bahasa Inggeris yang ditulis oleh betul-betul orang kita kata UK ataupun Amerika dan sebagainya kan. Betul. Okay, secara sebelum kita mengakhiri lah sesi live kita kali ni, kita kata boleh kita minta secara kesimpulan yang kasarnya berkenaan dengan tema yang betul-betul yang diangkat dalam buku ni. Mungkin kita boleh patah balik pada tema yang digarap oleh Puan Hafsah Hamid. Okey, tema dalam buku ni lebih kepada love dan juga relationship lah, something yang kita kata related dengan kita punya kehidupan.
love ni tak semestinya kepada kekasih ataupun pasangan sebagainya. Love ni boleh jadi kepada ibu ayah kita, love ni kepada rakan kita. Macam mana kita menterjemahkan kasih sayang kita itu kepada orang yang kita sayang tu kan. And then kenapa nama dia Will You Stay? Kenapa? Kenapa maksud Will You Stay ni maksudnya adakah kamu akan stay dengan dia macam ni? Dia at the end dia adalah penutup dia macam saya agak ingatkan dia penutup dia macam ni. Rupanya macam tu. Lain. Jadi saya tak nak cerita penutup dia, tapi macam ni. Will You Stay ni adalah kalaulah ada apa-apa ujian ataupun apa yang melanda dalam diri kita, adakah kita ini nak duduk diam ataupun kita nak bangkit dan teruskan dan fight apa yang kita sedang hadapi tu. Kalau kita kata macam ada ujian yang menimpa mungkin pasangan kita, dia sakit tu sampai dia kata lebih baik engkau matilah kan. Contohlah kan. Maksudnya adakah kita ni sanggup jaga dia, kita sanggup take care dengan dia, ataupun kita nak lari saja daripada masalah tu. Adakah kita nak stay dekat situ ataupun kita nak lari ataupun kita tak nak hadapi ujian yang kita hadapi tu. Kita ada pilihan dekat situ dalam hidup kita lah. So dia macam penulis sangat dia macam rangkuman lah. Penulis sangat baguslah dia buat topik ni sebab dia sangat related dengan kita punya kehidupan. Okay? Jadi kesimpulannya sama ada fiction ataupun non-fiction adalah macam mana kita pemilihan buku tu. InsyaAllah kalau kita pandai pilih, InsyaAllah buku tu akan bermanfaat. Tapi kalau walaupun buku tu bermanfaat tapi kita fikir contohnya kita pun macam terlalu memilih pun tak boleh juga. Kita tengoklah konten apa yang dibawa oleh penulis tu, sebab at the end kita nak tambah ilmu juga kan kepada kita untuk kebaikan diri dan juga orang lain, insyaAllah. Okay. So, baiklah, begitulah kita kata sahabat-sahabat, kita kata dapat ilmu ni banyak dan dia boleh jadi dalam pelbagai bentuk dan boleh jadi pelbagai genre buku. So tidaklah harus memilih kepada buku fiction ataupun non-fiction sahaja. Dan kita katakan satu kebolehan ataupun satu kemahiran yang kita kata yang sangat hebat, atau saya kira lah mana-mana pembaca sekalipun, sekiranya dia mampu menggarap ataupun mampu merefleksikan sebarang hikmah yang apa yang disampaikan oleh penulis tu, itu dah kira dia cukup bagus dah. Sebab membaca ni semua orang membaca, tapi apa yang kita baca dan apa yang kita dapat dalam kita membaca. Kadang-kadang kita kata, sebab kadang kita pun baca Facebook juga, ada juga Facebook kita ni ada kadang-kadang kontennya ilmiah, ada kadang-kadang kontennya kadang entah apa-apa kan. Itu juga dikira membaca, tapi apa yang membezakan kita adalah pada kualiti pembacaan kita. Saya rasa pihak teknikal ada sediakan satu video daripada penulis sendiri yang mana diambil daripada cuplikan daripada YouTube popular, satu kedai buku yang sangat tersohor lah di Malaysia ni, dan sahabat-sahabat lain bolehlah menjengah ke YouTube-nya dan kita cuba tayang sekiranya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello, I'm Nur Hafsah Hamid, and today I would like to talk a little bit about my latest book, a new book entitled Will You Stay? Now this new book is a story about love, both temporary and eternal love. It's love between individuals, it's love between colleagues, love between parents and children, love between strangers even,
Will You Stay? It's also a story about beautiful friendship between three friends. Now, if you've read any of the books from Letters to God series, you would recognize one or two characters in this new book. In this new book, you will also find the story about sacrifices. In our lives, I'm sure at some point of time, we have to make sacrifices in order for us to save a marriage, perhaps, in order for us to save friendship, maybe, or in order for us to move on in life. Some sacrifices are not easy to make, but at times we are left with no choice. We often think that we need to conquer and win all of our battles in life, but sometimes we fail to realize that we can't win every battle, and that some battles can only be managed. In our current situation with the pandemic, we are definitely fighting a battle, and it may seem that we're not winning this battle, but we're just managing it. But I believe, like everything in life, this too will also pass, and inshallah, we will win at the end of the day. If you find yourself in a situation that to love means to incur pain, would you stay? Would you rather to have love and to lose it, or would you rather not to have love at all and safeguard your heart from pain? Some choices in life are really difficult to make, but I believe that if we safeguard our relationship with God, then inshallah we will find the way. Will You Stay is available in all popular bookstores. Don't worry, don't fret. You can also grab a copy from Popular online. Stay safe, everybody, and read lots and lots of books. Okay, baiklah sahabat-sahabat semua. Will You Stay? Jadi boleh dapatkan buku tersebut di kedai buku popular ataupun mana-mana kedai buku berhampiran dengan anda. Okeylah, sebelum kita mengakhiri sesi live ni, katanya kita ada satu khabar berita gembira daripada panel hari ni. Panel nak umumkan sendiri ke? Okey, baik. Saya tak pasti berapa orang lagi yang join kita. Okey. Saya nak buat dua giveaway. Iaitu saya nak bagi 2 buah novel ni kepada orang yang terpilih. Okey. Jadi penonton yang sedang menonton lagi ni perlu jawab soalan saya. Wah, tengok kita masih ada lagi penonton bersama dengan kita. Ada lagi ke? Boleh komen tak? Boleh komen siapa lagi yang masih lagi bersama kita. Kemungkinan anda kata penonton yang bertuah pada hari ini. Macam tu saya penat sebenarnya. Okey, sebab tu saya ada soalan kan. Okey. Soalan saya adalah apakah 5 buah novel yang ditulis oleh Kak Nur Hafsah Hamid sebelum ini? Boleh type dekat komen. Apakah nama 5 buah novel yang ditulis oleh Puan Nur Hafsah Hamid sebelum ini? Baik, saya dah sebut. Siapa yang ada jawapan tadi, boleh. Kalau ada jawapan boleh tulis dekat komen. Okey, apakah 5 buah novel yang ditulis oleh Kak Nur Hafsah Hamid sebelum ini? So, ayuh teman-teman, sahabat-sahabat semua, siapa yang masih lagi ingat dengan nama 5 buah novel yang dituliskan oleh Kak Nur Hafsah Hamid. Saya rasa penonton masih lagi berfikir ataupun masih lagi typing. Okay, sementara kita menunggu mereka kata menulis jawapan, kita mungkin minta penggulungan ataupun kata-kata akhir lah daripada panel. Okey. Okay, daripada panel sendirilah. Sementara kita menanti siapa penonton yang bertuah. Kalau penonton kalau nak Google pun boleh. Kalau nak Google pun boleh. Saya bagi sempat lagi tu. Saya saja je bagi peluang untuk Google. Sempat lagi. Okay, first come first serve lah. Kalau tak, oh my god. Okay, tak apa. Kita masih lagi kumpul. Kita akan tengok siapa yang paling tepat dan sebagainya.
Okay, baik, kita terus kepada soalan terakhir tadi kepada panel. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator. Okey. Secara rangkuman kan. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada tim Momen Buku yang menjemput saya pada hari ini. Sangat baguslah kita kata perkongsian-perkongsian begini akan meningkatkan lagi kita punya ilmu, kita punya pengetahuan tentang sesuatu perkara. Kemudian mungkin sahabat-sahabat sekalian, walaupun saya terjumpa satu quote ni yang dia cakap you just need one book that you macam ni ayat dia lebih kurang dalam bahasa Melayu, kamu hanya perlukan satu buku untuk jatuh cinta. Untuk jatuh cinta dekat sini, jatuh cinta untuk membaca. And then saya nak sebut dekat sini, buku yang saya jatuh cinta tersebut adalah Letters to God. Letters to God. Mungkin kita boleh cuba dapatkan. Dan kalau boleh saya tambah, saya rasa kata-kata tersebut disampaikan oleh Duta Membaca Indonesia, Najwa Shihab. Najwa Shihab ni antara duta membaca Indonesia, yang mana dia kata, yang juga kata-kata tersebut memang menjadi tagline ramai orang, yang mana kata kamu hanya perlu jumpa satu buku untuk jatuh cinta dan mari jatuh cinta, begitulah. Begitu tertariklah ayat dia. Dan mungkin membuku boleh sekiranya ada rezeki lah, kita kata boleh jemput dia, insyaAllah. Dan kita boleh tengok siapa pemenang pada giveaway hari ini. Pemenangnya adalah walaupun tak semua yang disenaraikan. Okey, pemenangnya saya umumkan terus. Kita ada ke moderator nak? Tak apa, serah kepada panel ni selayaknya lah. Okey. Pertama adalah Siti Nur Shashabila Saleh. Okey, Shashabila Saleh. Pertama tahniah, okey. Walaupun ada dua, satu kot tak mention. Okey, tak apa. Siti Nur Shashabila Saleh ada menulis beberapa komen Divine Blessing saya rasa ini, dan juga dia got satu lagi. Dijawab 5 tapi dalam komen yang berasingan. Okey, pemenang pertama Siti Nur Shashabila dan kedua adalah Ainin Sofia Mukhtar. Nampaknya moderator pun macam nak. Okey, baik. Sabar. Okey, baik. Kepada pemenang, kepada Siti Nur Shashabila, nanti DM admin untuk bagi detail lah, nama dan juga alamat untuk saya buat post novel ini ke rumah. Okey? Boleh? Siti Nur Shashabila dengan Ainin Sofia Mukhtar. Ainin Sofia Mukhtar. So tahniah kepada saudari Ainin Sofia Mukhtar dan Siti Nur Shashabila Saleh. Nanti boleh PM admin, nanti admin akan tolong sampaikanlah kepada panel dan sebagainya. Tahniah dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang lain yang turut mencuba. Kita ada Nur Huda Yusof juga turut mencuba, mungkin bukan rezeki. Samalah kita, sabar saja. Dan terima kasih buat penonton yang setia bersama dengan kita daripada di awal kita bersiaran langsung dan sehingga kita di akhir sesi. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk next sesi lah, next sesi My Book Time kita akan bersama dengan kalau boleh kita lihat kat sini, kita akan bersama dengan panel jemputan 3 sekaligus kita bawa, merupakan pengasas kepada Tree and Reading, Nashwa, Nasrin dan Nuha, yang akan berkongsi berkenaan dengan debu merah Kota Rohingya. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh paku tarik dan boleh sama-sama kosongkan jadual anda untuk sama-sama kita menyaksikan siaran kupasan langsung untuk yang akan datang. Baiklah sahabat-sahabat semua, teruskan membaca dan
masih setia bersama dengan Momo Buku kerana kita akan menganjurkan pelbagai lagi aktiviti yang menarik untuk pelbagai sesi lagi yang akan datang. Dan saya selaku moderator untuk hari ini memohon maaf atas segala kekurangan dan terlanjuran kata dan sebagainya. Dan terima kasih kepada panel dan kesudian untuk menerima jemputan daripada kami dan tidak serik untuk menerima jemputan lagi, insyaAllah akan datang. Dan mentau kita akan dapat lagi banyak giveaway, insyaAllah dia sangat berhati. Mentau next sesi ni kita bukan sekadar 2 je dibuka, mungkin kepada 10 kot. Mungkin masa tu saya akan ada peluang, insyaAllah. Dan itu sahaja daripada saya untuk sesi kali ini. Kita akan jumpa dalam sesi yang seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf juga daripada saya kalau ada kesilapan, boleh tegur lah kalau ada apa-apa kesilapan. InsyaAllah semoga bermanfaat. Okay, bye semua.